Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Malam ni dengan nak tambah sikit. Okey, alhamdulillah saya nak berkongsi ROT Blue. Macam-macam ya, nak membantu anda semua. Kenapa saya namakan dia ROT Blue? Kerana ia bermaksud ROT Blueprint. Okay, nothing to do with blue yang lain ya. Okay. Saya nak kongsi bersama anda sekarang. Okay, ini dia ROT Blue. Kenapa dikatakan ROT Blue? Sebab dia blueprint. Saya telah memberikan yang berwarna merah ini adalah bukan sahaja ianya keyword, tetapi keyword tu harus muncul daripada awal. Contohnya, benefit of adding anxiety reducing features. Okay, kepada apa? Kepada multimedia online maths lesson. Jadi keyword-keyword itu mesti berkesinambungan sampai ke akhirnya, sampai kepada contribution to the body of knowledge, supaya bila kita prepare ROT, kita tidak lari daripada continuity. Okay, contohnya kita tengok saya tajuk dan tengok saya keyword. Okay, kita tahu ia tentang multimedia, tentang online learning, tentang anxiety, tentang cognitive load, tentang performance, mathematics, as well as disruptive account theory. Ini teori anxiety ya. Saya pun tak tahu teori ini. Okay, tapi saya cuba ringkaskan dalam bentuk. Sebenarnya saya ambil ini daripada satu artikel yang saya cuba lihat dia punya continuity. Okay, so mula kita dengan overview study ya. Ini adalah ROT yang biasa. Overview of the study, problem statement, theoretical framework, conceptual framework, significance of study, objective, research question, sampai kepada expected main finding dan contribution. Kenapa dia warna kuning? Sebab benda ni sebenarnya kita takkan tulislah dalam kita punya proposal, sebab kita belum buat kajian lagi. Okay, tapi saya cuba nak tunjuk dekat sini. Kita boleh minimalkan sikit Okay, nak tunjuk dekat sini adalah daripada overview of the study, kita telah pun mulakan dengan pengenalan kepada multimedia online lesson. Okay, anxiety features itu adalah keperluan kemudian, tapi kita nak bercakap pasal multimedia online lesson. Okay, jadi overview dia tentang multimedia online lesson. Okay, kemudian problem statement, muncul lagi multimedia online lesson, tetapi kita dah masuk dengan kognitif dan juga effective factors, kerana ia menjadi satu faktor yang libatkan kepada anxiety. Sebab effective factor dia ada kaitan dengan anxiety. Lepas tu barulah kita perkenalkan satu proposal kita nak buat kajian ini, kerana menggunakan anxiety reducing features dalam multimedia online maths lesson. Okay, so multimedia online maths lesson. Jadi dia tidak lari sangat daripada tajuk hingga kepada apa yang kita nak buat kajian. Okay, kemudian kita ada theoretical framework. Okay, dia menggunakan disruption account theory. Maka kita nak masukkan elemen anxiety ni, okay, dalam conceptual framework. Ada anxiety reading features yang kita masukkan. Okay, tujuan untuk reducing cognitive load. Jadi kita telah memperkenalkan sekarang cognitive load. Okay, dan maka dia muncullah dalam significance of study perkataan cognitive loads and performance and anxiety. So dia berkembang. Okay, kepada objektif pula barulah kita combinekan semua. Apa sebenarnya kita buat adalah untuk menggunakan anxiety strategi kepada student performance dalam multimedia online maths lesson. Okay, kemudian inilah kajian causal experiment pre and post control group design. Maka adalah H0 yang pertama, anxiety terhadap performance, kedua anxiety terhadap cognitive load. Okay, kemudian ini adalah soalan kualitatif, mixed method, anxiety reducing agent in what sense. Okay, maka kita gunakan pre-test, post-test, dan juga kita gunakan open-ended questionnaire. Okay, ini kita masih menggunakan Atlas D. Dan bila kita buat research question, sebenarnya kita boleh menjangkakan satu publication boleh terhasil. Bila kita buat research question ketiga, kita boleh jangka satu research question, satu artikel boleh terhasil. Jadi kita boleh menjangkakan dua artikel akan terhasil. Hai. Okay. Jadi itulah seterusnya.
yang saya buat dekat sini supaya kita lihat kalau literature munculnya anxiety dan hormon, munculnya problem math dengan cognitive load, okey, perkara-perkara yang berkaitan dengan apa yang kita nak buat supaya dia dalam satu skop teori yang tidak lagi daripada sesuatu tidak berkaitan. Dia menggunakan explanatory sequential mixed method design, okey, sehinggalah kepada expected finding, okey, yang kita boleh jangkakan, okey, daripada sama ada dia menerima atau menolak H0. Okey, tapi kita jangkakan adalah dia menerima, dia menolak H0 tapi menerima H alternatif. Okey, itu jangkaan kita saja kan. Okey, kemudian contribution kepada body of knowledge. Jadi di sini daripada metodologi kita dapat melihat actual experience from the participant. Okey, dari segi application pula kita boleh lihat a new insight. Okey, bagaimana anxiety resolution feature ni boleh digunakan dalam pengajaran. Dari segi teori pula teori ini telah difahami secara lebih mendalam kerana kita menggunakan mixed method untuk mengetahui experience daripada student sendiri. Okey, jadi ini satu muka surat sahaja ya, ROT Blue ini, supaya anda boleh baca dan cuba boleh bayangkan kalau anda membuat proposal, adakah proposal anda tu berada dalam satu skop yang tidak lagi daripada apa yang diperlukan. Okey, so mudah-mudahan mudah-mudahan dia dapat berikan panduan selain daripada ROT yang lain. Okey, ada banyak versi ROT kan. Walaupun ini saya nak buat penambah saja bagi siapa yang rasa perlu. Sebab ada kalanya kita akan tanya, sebenarnya ini nak buat kajian pasal apa? Kejap ada anxiety, lepas tu tak nampak ada anxiety, lepas tu perkataan anxiety, lepas tu perkataan yang lain pula digunakan. Okey, tidak lagi melibatkan anxiety. Okey, maybe perkataan readiness. Okey, jadi tidak ada ke penerusan kepada apa yang nak dibuat. Kita pun tak nampak the whole set. Okey, kemudian yang paling penting juga kita lihat daripada research question itu, boleh tak kita jawab menggunakan data collection daripada pre and post test, dan ini data analisis. Kita tahu ya apa dia data collection. Ini macam instrumennya, dan data tu bagaimanakah ia ingin dianalisis. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you. Bye. Jangan agak-agak sekejap saya nak tutup sekejap balik tu Okey, terima kasih.